Yang terakhir dalam kertas ni, bagaimana cara ringan bangun sebelum subuh dan solat tahajud. Orang malas ni ubatnya apa muslimat? Malas sekarang takkan mungkin ada ubat sampai bila-bila kecuali datang rajin. Betul tak? So rajin ni ada suplemen khas tak? Ada ubat khas tak? Kita ni sendiri, ya Allah Tuhan, kalaulah kita boleh sembahyang, muslimat, saya kenal seorang yang 4 tahun hijrah. Dulu tak sembahyang, sekarang sembahyang. Dah sembahyang pula disulami dengan tahajud tiap malam. Satu hari dia hantar suami dia pergi KLIA. Dia sesat jalan masa balik guna Waze, lalu kelapa sawit semua benda. Dia kata, ustazah kan, sampai saya tak sembahyang maghrib, saya menangis nak singgah sembahyang kat mana ni, saya sesat jalan. Kalaulah dalam kereta ada air mineral, saya nak sembahyang, saya boleh sembahyang tepi jalan ni, tapi memang keadaan tak mengizinkan saya solat. Saya balik ke rumah, saya qada maghrib, solat isyak, saya terlelap. Ustazah tahu tak, dia kata, pada malam ini dalam tempoh 4 tahun pertama kali saya tak dibangunkan Allah untuk solat tahajud. Saya menangis lepas sembahyang subuh, terus WhatsApp ustazah ni. Kenapa menangis? Sebab saya rasa malam tadi Allah marah saya. Saya tak solat maghrib, padahal saya terpaksa ni tak solat maghrib pada waktunya. Allah tak kejutkan saya untuk tahajud. Muslimat, dia punya menangis tu buat ustazah rasa sentap sangat. Kenapa? Sebab dia rasa berdosa dengan Allah tak bangkit solat tahajud. Kerana apa? Dia tertinggal satu solat fardu dia. Nampak tak? Orang yang insaf berada di jalan Allah, muslimat, walau perkara tu sunat, dia rasa rugi sangat tak buat. Maka wahai orang yang belum istiqamah beramal akan tahajud, kawan kita sekarang ni adalah handphone kan. Tolong kunci jam 15 minit sebelum subuh. 15 minit sebelum subuh. Nak bangkit, nak gosok gigi, nak berwuduk, baki mungkin 5 minit kita duduk atas sejadah. 5 minit belum azan tu latih. Boleh lagi ke ustazah solat tahajud? Dah nak ikutkan memanglah itu dah hujung-hujung sangat, dah dekat nak subuh. Tapi nak suruh ke 3 pagi, dah 30 tahun hidup tak buat-buat lagi. Mulakanlah 5 minit sebelum subuh. Mula. Dah seminggu berjaya buat, cuba awalkan 10 minit. Seminggu lagi cuba, muslimat, sampai kita dapat waktu yang paling afdal. Sebenarnya kita bukan tak terjaga tengah malam, terjaga, tapi sebab tak ada keinginan untuk buat. Allah tak pilih kita, muslimat. Alang-alang bangun kencing, basah satu bahagian, boleh tak terus basahkan anggota wuduk dan terus solat tahajud 2 rakaat. Dan ada orang faham yang namanya qiyamul lail itu hanya dengan tahajud. Tak, muslimat, qiyamul lail maksud menghidupkan malam. Kalaulah lekeh sangat kita ni, tengah malam tak boleh tidur, cuba bila terjaga malam, astaghfirullah, Tuhan ampunkanlah segala dosa-dosaku. Ada tak istighfar? Ada tak zikir pada lisan kita? Hidupkan malam dengan apa saja ibadah yang kita mampu. Okay? Yang ni tak boleh siapa tolong kecuali diri kita sendiri. Kan Allah sebut juga dalam Quran, tak ada siapa boleh ubah kita kecuali kita mengubah diri kita sendiri. So lawannya apa, muslimat? Saya kalau dengan anak remaja, siapa yang kat sini ramai-ramai tak sembahyang subuh? Angkat tangan seorang-seorang. Macam mana nak lawan supaya tak sembahyang subuh? Besok bangkit je, muslimat, terus tutup aircon, terus tolak selimut. Ustazah baru balik pada Palestin 1 Ogos hari tu. Kena berada di sana pula, tengah diserang, tembakan, muslimat, hari Jumaat. Kita nampak pemuda Palestin 500-700 orang cantumkan lengan-lengan mereka jadi tembok kepada polis-polis Israel. Jangan kacau wanita kami, jangan apa-apakan Masjid Al-Aqsa. Nak bunuh biar bunuh kami tanpa senjata. Saya kata, ya Allah Tuhan, pemuda Palestin, kita ni Nabi tak suruh jihad sampai macam tu, jihad lawan hawa nafsu. Apabila kamu datang malas, cepat a'udzubillah, bangkit kerana Allah, buang, itulah jihad. Setiap kamu lawan perasaan malas, inilah kamu sedang berjihad di jalan Allah. Tapi kalau kamu tak nampak kelebihan jihad, mu ingat jihad mati dekat Palestin itu saja. Jihad adalah berperang dengan Rasulullah. Zaman tu kita takkan boleh ulang, muslimat. Jihad kita melawan malas kita itulah. Asal datang malas, aku nak berjihad di jalan Allah. Tu. InsyaAllah, muslimat, akan datang kerajinan. So semua ini gantung pada ilmu kita. Jangan malas datang majlis ilmu. Semalam kita malas, hari ni kita kena tembak. InsyaAllah besok rajin sekejap. Nanti rajin lagi datang majlis ilmu. Saya jadi lemau ni sebab saya dah lama tak datang majlis ilmu. Jadi Nabil kata, lu fikirlah sendiri. Kena kerap datang. Macam bateri habis handphone, charge rajin balik. Charge rajin balik. Ini sebenarnya peranan majlis ilmu. Okey.
Assalamualaikum Ustazah, macam mana cara mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh dan soleha? Impian semua kita muslimat, kan soalan yang sentiasa bermain. Jawapannya, kita tak mungkin boleh membaikkan orang lain selagi kita belum betul-betul ikhlas menjadi orang baik. Faham muslimat kan? Allah ada sebut dalam Quran surah Saf ayat 2 dan ayat 3. Terasa kita Allah cukup benci dengan orang yang bercakap tetapi dia tak buat apa yang dia cakap. Long, kamu dah solat ke belum? Kan? Belum lagi mama. Kenapa tak solat lagi ni? Anak tu nak cakap muslimat, tapi takut kena lompang dengan mak dia kan? Sebab tengok sinetron kadang sampai pukul 4 petang, Zohor tak buat lagi. Anak tengok ni, anak kadang, long jom ikut mak pergi kenduri rumah sebelah. Kenduri apa mak? Kenduri anak dia nak sambung belajar luar negeri kan. Mak pun pelik lah, dia dapat SPM 8A je, kamu 10A, tapi dia dapat beasiswa pergi luar negara pula kan. Habis tu mak suka tak suka? Kalau kamu, mak sukalah, ni anak dia bukan anak mak. Muslimat. Tapi kita bawa kuih talam bertingkat-tingkat. Mama suka ke tak suka sebenarnya? Yelah, kita dah jiran lama dengan dia, takkanlah dia kenduri mama tak bawa kuih talam kot. Kan? Pergi tahniah, tapi balik mak rasa dia guna kabel dia tolong, bukan sebab apa pun. Kita tanpa sedar kita ngajar benda tak baik pada anak. Tapi ya Allah, jadikan anak-anak aku anak yang soleh dan soleha. Muslimat merasa malu nak minta dengan Allah kalau kita belum baik. Tapi muslimat kan, kalau kita tunggu diri kita jadi baik baru nak cakap jadi baik, baru nak bercakap kebaikan, muslimat dirahmati Allah, sampai kiamat takkan ada orang berani bercakap baik atas dunia. Sebab manusia yang super baik itu telah tak ada atas muka bumi. Siapa itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maksum, tak buat maksiat, tak pernah buat dosa. Jadi tanggungjawab kita dengan anak-anak kekal mendidik, kekal mengajar. Jangan stres ibu, setiap ajakan didikan kita itu ada pahala di sisi Allah walaupun dia belum buat lagi. Dan tolong ibu tambahkan amal-amal soleh kita dengan niat menjadikan anak-anak kita soleh solehah. Ada ramai ustazah, anak saya belum pakai tudung, akak tetap ajak, hadiahkan dia, pujuk dia sampai akak mati. Walaupun saya dah mati ustazah saya, kalau dah mati baru nak pakai tudung, tak ada makna lah ustazah. Tu rugi kita muslimat. Ada anak yang menangis depan jenazah ibu, tenggek selendang atas kepala. Dia mula menyesal dalam hati, tak ada dah mak aku nak bebel suruh aku pakai tudung ni ya Allah. Hari ni aku berazam pertama kali pakai tudung depan jenazah mak aku, kau kuatkan aku untuk terus menutup aurat sampai bila-bila. Ni banyak muslimat pengalaman. Ada anak tak pernah solat walaupun disuruh solat oleh ibunya. Pertama kali dia solat jenazah di belakang jenazah ibunya. Apa maksud muslimat dirahmati Allah? Menangis jatuh air mata. Tak ada dah mak yang nak ingatkan aku suruh sembahyang ya Allah. Hari ni pertama kali aku solat jenazah, kuatkan aku untuk menunaikan solat. Ibu-ibu yang duduk dalam masjid hari ni, dulu kita siapa, mungkin hari ni kita jadi baik seperti ini berkat doa tok nenek kita, berkat doa mak ayah kita. Rugi tak mereka dalam kubur? Sikit tak rugi. Sebab tu bila kita buat baik hari ni, ya Allah, aku tahu aku buat baik ni ada pahala, sampaikan juga pahalanya kepada almarhum ibu yang dulu selalu mengajak aku kepada kebaikan. Tak rugi muslimat. Jangan kita jadi makcik bawang. Kamu ni mak dah mati baru sibuk nak pakai tudung kan. Sian mak kamu dulu tak boleh share dalam status Facebook dia, anak ai dah pakai tudung. Comel pula tu. Tak. Rugi mak kamu kan. Mak kamu untung dalam kubur, sebab sekarang setiap kali kamu nak keluar rumah kamu teringat mak dulu bising suruh pakai tudung. Pahala sampai kepada mak dalam kubur musliman. Faham tak? Itu sebab jangan jemu, terus ajak. Mudah-mudahan walaupun belum hari ni soleh-solehahnya, sampai kita dah mati, kita duduk di alam barzakh nanti sentiasa bersangka baik dengan Allah insya-Allah. Okey, selesai sudah. Yang terakhir, macam mana nak join RM1 RM1 sehari untuk taja atau sponsor orang ke Mekah. InsyaAllah nanti saya kongsi pada Kak Midah kita. Nanti boleh beliau share lah dalam grup. Yang lainnya jangan ganggu Kak Midah muslimat kan, terus berurusan dengan ustazah dan admin yang ada dalam grup ini. Seluruh Malaysia dah, bahkan yang duduk di luar Malaysia pun melalui Facebook ustazah mereka maklum. Siapa nak follow muslimat tak boleh nak friend lagi dah. Tapi Muzayyanah Abdullah selalu berkongsi cerita-cerita demikian. Mudah-mudahan ada manfaat untuk ummah. Kita buat semuanya kerana Allah. Mari kita tutup dengan doa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
Ya Allah, ya Tuhan kami berhimpun dalam kebaikan pada pagi ini ya Allah. Engkau himpunkan kami sekali lagi di tempat yang paling baik apabila kami pulang ke kampung akhirat kelak, itulah di dalam syurga-Mu yang kekal abadi ya Allah. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami yang tidak terhitung banyaknya ya Allah. Takutnya kami dimatikan dalam keadaan dosa-dosa kami yang tidak sudi Engkau ampunkan ya Allah. Maka ampunkan segala dosa dan kesalahan kami sebelum tarikh kematian kami ya Allah. Tuhan kami, ampunkan juga dosa-dosa pasangan kami, suami kami wahai Allah. Kasihani suami kami yang terpikul di atas bahunya pelbagai tanggungjawab yang akan ditanya satu persatu ketika berseorangan berdiri di hadapan-Mu di mahsyar kelak ya Allah. Kasihani suami kami, Engkau beri mereka petunjuk, hidayah dan taufik-Mu agar mampu mereka membimbing tangan-tangan kami ke jalan-jalan syurga-Mu ya Allah. Mampu mereka menarik tangan-tangan kami daripada jurang-jurang api neraka-Mu ya Allah. Ampunkan juga dosa-dosa anak-anak dan seluruh keturunan kami ya Allah. Kasihani anak-anak yang hidup di akhir zaman yang penuh dengan fitnah dan mihnah ini ya Allah. Engkau lindungi anak-anak kami walau di mana mereka berada ya Allah. Kasihani anak-anak kami, jangan Engkau gelincirkan mereka daripada landasan Quran dan sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan kami pohon kepadamu anak-anak kami pada waktu ini adalah Islam di masa akan datang, maka Engkau pimpin mereka dengan petunjuk, hidayah dan taufik-Mu wahai Allah. Hanya cenderungkan hati mereka melakukan perkara-perkara yang Engkau redai ya Allah. Engkau hijab hati-hati mereka daripada cenderung melakukan maksiat kepadamu ya Allah. Tuhan kami, ampunkan juga dosa-dosa ibu dan ayah yang kami kasihi wahai Allah, sama ada mereka masih hidup ataupun telah pergi meninggalkan kami buat selama-lamanya ya Allah. Ibu dan ayah kami yang berada di penghujung usia dalam sakit dan keuzuran wahai Allah, Engkau beri kesihatan kepada mereka, mampu beribadah sehingga ke akhir hayat mereka wahai Allah. Ibu dan ayah kami yang telah berada di barzakh wahai Allah, Engkau lapangkan kubur mereka ya Allah. Engkau terangkan kubur mereka dengan cahaya Rabbani-Mu wahai Allah. Air susu ibu yang mengalir di seluruh tubuh jasad kami, jadikan semua itu sebagai asbab dosa-dosa ibu diampunkan wahai Allah. Keringan ayah yang mengalir kerana membesarkan dan memberi nafkah kepada kami, jadikan semua itu sebagai asbab dosa-dosa ayah diampunkan ya Allah. Engkau himpunkan ibu dan ayah kami bersama para kekasih-Mu di dalam syurga-Mu yang kekal abadi wahai Allah. Jangan Engkau sakiti kedua-dua ibu dan ayah kami ya Allah, seperti mana mereka kasih akan kami sewaktu kami kecil dahulu wahai Allah. Engkau kasihi ibu dan ayah kami sehingga ke saat mati mereka wahai Allah. Tuhan kami pohon Engkau cantumkan hati-hati kami, eratkan akan ikatannya ya Allah. Bertolong bantu kami dalam kebaikan, saling nasihat menasihati untuk menjadi insan yang terbaik di sisi-Mu wahai Allah. Kuatkan jiwa kami hanya mampu beramal soleh kepadamu ya Allah. Engkau hijab hati kami untuk teringin melakukan dosa-dosa yang pernah kami lakukan wahai Allah. Maka ampunkan segala dosa dan kesalahan kami sebelum tarikh kematian kami ya Allah. Andai Engkau mentakdirkan kami mati ya Allah, matikan kami dalam husnul khatimah ya Allah. Matikan kami dalam radiyatan mardiyah, kami redha bertemu denganmu dan Engkau jauh lebih redha bertemu dengan kami ya Allah. Matikan kami dengan qalbun salim, hati yang benar-benar sejahtera ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kabulkan cita-cita kami yang sama ini ya Allah, ingin baik di dunia, ingin baik di akhirat, dan jauhkan kami dari neraka-Mu yang menyala-nyala ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimat dirahmati Allah, saya pohon ampun maaf zahir batin bila saya tengok balik jam yang duduk beristiqamah kan, duduk kan. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan secara santai tadi sampai ke dalam hati masing-masing. Saya kira muslimat inilah pertemuan paling lama saya berada di luar KL sebab saya tak mengejar masa, okey. Jadi kalau ada yang rasa macam tak selesa, Ustazah minta maaf. Dalam keadaan suara tak berapa mengizinkan, kesihatan pun belum 100% sangat, saya minta maaf kan. Rupa-rupanya betul lah suami Ustazah kata lagi sakit, terapinya mudah je duduk lama dengan jemaah kan. Kalau duduk kat rumah dia tarik selimut dia ni. Okay, jadi terima kasih kerana memberi terapi kepada Ustazah. Sama-samalah kita amal, mudah-mudahan Allah redha pada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.